Ya, akan mula insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi memberikan ruang dan mengizinkan kita untuk kita terus bertemu pada sesi mingguan kita pada petang Jumaat yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Lalu pada hari ini kita akan menyambung ayat seterusnya daripada surah An-Nisa, di mana pada sebelum ini kita sentuh tentang ayat yang ke-77. Ayat 77 yang mengisahkan tentang apabila kita tengok sebab turunnya ayat ke-77 yang kita ceritakan, bagaimana ada sekumpulan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka berada di Makkah. Okay, kerana dakwah Nabi SAW ada dua peringkat. Satu, peringkat permulaan di Makkah Al-Mukarramah. Okay. Yang ini berlangsung selama 13 tahun. Maksudnya majoriti kehidupan dakwah Nabi SAW mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ia berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum kemudiannya Allah Taala memerintahkan Nabi SAW untuk pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Okay, di mana Nabi SAW menghabiskan usia dakwah baginda selama 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Okay. Lalu keadaan di Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah ini berbeza. Kerana di Makkah Al-Mukarramah orang Islam adalah golongan minoriti. Okay, jadi orang minoriti ni biasanya kebiasaannya, dia bukan selalu, kebiasaannya mereka ni dikuasai oleh golongan majoriti. Okay. Mereka terpaksa hidup dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh golongan majoriti. Dan majoriti orang yang berada di Makkah Al-Mukarramah adalah musuh kepada Islam. Okay, mereka bukan sahaja tak setuju dengan Islam. Ada orang dia tak suka Islam, dia tak nak menganut agama Islam, tapi dia tak musuh dengan Islam. Okay, orang-orang ini Allah Subhanahu Wa Taala benarkan kita untuk kita berbuat baik pada mereka, berlaku adil pada mereka. Okay, tetapi ada satu kumpulan lagi, dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjadi musuh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku di Makkah Al-Mukarramah, majoriti. Okay, musuh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan golongan minoriti ini dia rasa tertindas. Okay, dia rasa tertindas. Lalu orang yang tertindas ni pada awalnya mungkin dia rasa dia takut, dia segan, dia tengok dia tak ada kekuatan, lalu dia tak melawan. Okay, pada awal dia tak melawan. Okay, tetapi bila terlalu lama kena penindasan, maka akan ada sifat melawan, memberontak. Okay. So itulah yang berlaku dalam diri para sahabat radhiyallahu taala anhum. Okay, di mana mereka apabila berada di Makkah Al-Mukarramah 13 tahun. Bayangkan kalau orang yang beriman dengan Nabi SAW selama 13 tahun dia terpaksa menanggung penyiksaan, kezaliman, kita kata pemulauan, dipulaukan oleh masyarakat dia, dipulaukan oleh keluarga dia. Bayangkan dengan waktu yang tempoh yang begitu lama. Lama kelamaan orang Islam mula menyimpan rasa untuk lawan balik. Okay.
kerana mereka yakin mereka berada di atas landasan yang benar, lalu menyebabkan mereka nak membuktikan bahawa mereka berada di atas kebenaran. Lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW dan berbicara dengan Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa tidak kamu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan keadaan di Makkah Al-Mukarramah, orang Islam di Makkah Al-Mukarramah pun ada fasa-fasanya. Dia bukan lalu satu fasa aja, okey, tetapi ada fasa-fasanya. Okey, fasa sebelum pengislaman, okey, dia ada orang-orang yang hebat ataupun dia digeruni oleh orang-orang Makkah. Maksudnya bila kita dengar nama dia, maka orang semua akan rasa takut. Okey, macam contohlah, kalau dekat Malaysia ni, nama siapa yang orang gerun? Nama contoh, bila dengar ketua polis negara, ataupun tak payah ketua polis negara, dengar nama polis je, kita dah cukup rasa gerun dan takut. Dengar pula ada tentera, kita rasa gerun dan takut. Okay, lalu dekat Makkah Al-Mukarramah ada figure-figure, ada orang-orang yang kalau dengar nama dia je orang rasa ini orang yang sangat hebat. Okay. Antara orang-orang tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Okay. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah bapa saudara Nabi SAW. Okay. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia adalah antara ikon masyarakat di Makkah Al-Mukarramah. Sebab apa? Orang nampak peribadi dia adalah peribadi seorang pahlawan, seorang perwira. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia ada satu hobi. Hobi dia adalah berburu. Okay. Okay. Orang Arab dekat Makkah Al-Mukarramah ni dia bukan kebiasaan mereka berburu. Mereka tahu berburu. Okay, nak berburu dog ke, nak berburu binatang dekat padang pasir ke, mereka tahu berburu. Okey, tetapi bukan kebiasaan mereka. Okay, kebiasaan mereka adalah melayani orang-orang yang datang ke Makkah Al-Mukarramah. Kebiasaan mereka adalah pergi berniaga, mengumpulkan harta. Okey, kebiasaan mereka adalah beradu tenaga. Contoh kalau nak tunjuk kekuatan lawan pedang ataupun mulakamah. Mulakamah ni bergusti. Okay, dan bahkan Nabi SAW setelah datangnya Islam pun Nabi mengekalkan benda-benda fizikal ini, kerana nak menunjukkan bahawa orang Islam ni dia bukan hanya spiritual dia kuat, tetapi jisim dia kuat. Bahkan satu hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Okay, seorang mukmin yang kuat bermakna kuat fizikal dia, sebab mukmin ni bila dah nama dia mukmin bermakna rohani dia kuat, ada keimanan dalam diri dia. Okay, lalu yang membezakan ni adalah fizikal dia. Lalu Nabi SAW bagi tahu seorang mukmin yang fizikalnya kuat, maka dia lebih khairun, lebih baik dan lebih disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding seorang mukmin yang dhaif. Kerana itu Nabi SAW selepas kedatangan Islam, Nabi pun ajar para sahabat untuk kekalkan kecergasan fizikal. So Nabi ajar mereka ada perlumbaan tunggang unta ataupun tunggang kuda. Okay, dan kemudian ada mulakamah. Mulakamah ni kita nak suruh tengok apa segan. MMA tahu MMA. MMA ni kalau orang yang pernah dengar nama Khabib Nurmagomedov, itulah nama dia. Susah nak sebut nama dia. Okey, lalu Khabib ni dia adalah seorang figure dalam MMA. Okey. MMA ni apa mixed martial art. Okey. So mulakamah ni bergusti. Okay, cuma gusti pada zaman Nabi SAW adalah gusti yang ikut syariat. Okay, bermakna gusti yang tidak boleh sentuh muka. Okay, dan gusti yang bukan dilakukan dengan amarah, dengan dengan sifat marah dia, dengan emosi, ataupun gusti yang tidak berpakaian. Okay, gusti yang tak menutup aurat. Okay, pada zaman Nabi SAW ada gusti. Bukan makna gusti itu salah, tetapi cara mempamerkan gusti itu, cara mempamerkan pertandingan itu adalah cara yang tidak bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lalu apabila ada orang, ketika mana orang-orang Arab ni dia punya budaya dia adalah domestik, dalaman. Dia tak pergi keluar. Okay, kalau nak bergaduh pun gaduh sesama, maksudnya nak praktis bertumbuk ke sesama mereka, nak lawan pedang pun sesama mereka. Tapi Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia punya hobi dia berburu. Okey, menyebabkan orang pandang tinggi pada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengar je nama Hamzah bin Abdul Muttalib, tak ada orang berani bergaduh dengan Hamzah bin Abdul Muttalib.
Hatta ketika mana Hamzah bin Abdul Muttalib memimpin tentera Islam di dalam peperangan Uhud, orang nak bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib tak bunuh secara berdepan, tapi terpaksa main tikam curi. Okay, sebab apa? Hamzah bin Abdul Muttalib ni orang takut nak berdepan dengan dia. Okay, dan begitu juga pada zaman ada antara nama lain yang hebat yang ada bersama dengan orang Islam di Makkah Al-Mukarramah adalah Umar bin Al-Khattab. Okay, Umar bin Al-Khattab. Okay, semua orang kenal Umar bin Al-Khattab. Okay, Umar bin Al-Khattab, ketegasan dia. Mungkin kalau kita sempat hari ni kita akan tengok cerita Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Okay, Umar bin Al-Khattab terkenal dengan ketegasan dia, terkenal dengan prinsip dia. Okay, sebab tu Nabi SAW bila Nabi nak naikkan Islam di Makkah Al-Mukarramah, Nabi SAW minta salah satu daripada dua orang masuk Islam. Sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham, Abu Jahal. Kerana kedua-duanya adalah orang yang hebat. Okay, cuma kita tak ceritalah pasal Abu Jahal sebab dia orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala. So kita cerita pasal ni. Okay. Lalu fasa sebelum pengislaman Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab, orang Islam takut-takut. Okay, dalam keadaan yang segan. Okay, ataupun takut-takut. Okay. Sebab tak ada orang yang berani untuk mempertahankan. Mereka semua berani, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau pergi depan, okay, kalau tak ada kekuatan, okay, kalau tak ada pengaruh yang kuat, pergi ke depan dan cakap saya beriman pada Allah Taala, akan diseksa. Okay, menyebabkan orang Islam pada waktu tu segan dan takut. Tapi setelah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, ataupun setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka keadaan orang Islam jadi lain. Ada suntikan semangat yang baru kepada orang Islam. Okay, menyebabkan mereka datang kepada Nabi SAW, bagi tahu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa tidak kita perang je dengan orang kafir ni? Ada kita dah ada panglima perang yang hebat ni, Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab. Lalu mereka boleh pimpin kita untuk berperang dengan orang kafir Quraisy. Okay, tetapi Nabi SAW pada waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala kata pada mereka, kuffu aidiakum, tahan diri kamu dulu. Sebab apa? Walaupun ada orang-orang yang berani dan kuat, tetapi kerana keadaan orang Islam pada waktu tu adalah keadaan yang dhaif, keadaan yang lemah. Okay? Di mana kalau mereka masuk perang pada waktu tu memang nampak keberanian, nampaklah kehebatan mereka berperang, tetapi secara bukan secara logiknya, hakikatnya, realitinya, orang Islam pada waktu tidak akan mampu untuk kalahkan orang-orang kafir. Okay? Kalau nak kata keadaan dia kerana bilangan orang Islam sedikit, dalam perang Badar pun bilangan orang Islam sedikit. Okay, kalau nak kata orang Islam pun tak pandai main senjata ke, orang kafir ni ramai lagi yang pandai main senjata. Dalam perang Badar pun situasi yang sama, dalam perang Uhud pun situasi yang sama. So tetapi keadaan orang Islam pada waktu tu adalah keadaan yang memang tidak mengizinkan langsung. Kalau orang tengok pun ini terlalu lemah ni. Okay, tak mampu untuk kalau kata masuk perang pun ini adalah suicide mission. Macam tu lah lebih kurang. Okay, macam seolah-olah pergi membunuh diri. Maka kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sebab. Okay, tidak ada sebab pada waktu tu untuk mengizinkan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang dengan orang-orang kafir. Okay, tetapi mereka pada waktu tu setelah keislaman Hamzah dan Umar, maka mereka semakin bersemangat untuk menentang orang-orang kafir. Okay, tetapi kemudian ini dekat Makkah Al-Mukarramah, semangat pada awal ketika mana pengislaman Hamzah dan Umar. Okay, lalu apabila sampai di Madinah Al-Munawwarah, okay, dan di Madinah Al-Munawwarah situasinya berbeza. Kalau dulu di Makkah Al-Mukarramah mereka ni minoriti, tertindas. Tetapi di Makkah Al-Mukarramah orang Islam adalah majoriti. Okay, sampaikan orang Yahudi yang ada dekat Madinah pun buat perjanjian dengan orang Islam. Sampaikan ketua-ketua kabilah di Madinah Al-Munawwarah semua tunduk dan patuh pada Islam. So mereka adalah majoriti. Nabi SAW adalah ketua kerajaan di Madinah Al-Munawwarah. Okay, Nabi adalah ketua kerajaan di Madinah Al-Munawwarah. Lalu situasi yang berbeza. Okay, satu keadaan tak ada kuasa, minoriti dan lemah. Satu keadaan majoriti, ada kuasa dan kuat. Okay.
Lalu ketika mana datangnya fasa Al-Madinah Al-Munawwarah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan. Sebab apa? Keadaan pada waktu itu dah jadi berbeza. Walaupun dengan bilangan yang masih sedikit, tetapi sudah ada kekuatan, boleh buat perancangan, boleh buat strategi bagaimana nak kalahkan orang kafir kalau kita berperang dengan orang kafir. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Tetapi tengok, orang yang ada sebahagian daripada orang yang dahulunya semangat semasa di Makkah Al-Mukarramah, jom kita perang dengan orang kafir, jom kita perang dengan orang kafir. Tapi bila sampai keadaan yang selesa di Madinah Al-Munawwarah, maka mereka kata, tak boleh ke cari waktu lain. Okay, laula akhartana, mereka kata, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa kata-kata mereka? Laula akhartana ila ajalin qarib. Okay, kalau tak tangguhkan sekejap lah. Tangguhkan apa, setahun ke 2 tahun ke, tangguhkan sekejap. Okay, sebab apa? Sebab baru nak merasai kenikmatan dapat menjadi majority, dapat memegang kuasa. Okay, so itu situasi yang berbeza. Dan Allah Ta'ala cerita tentang kumpulan ini dalam bentuk itab, dalam bentuk Allah Ta'ala teguran. Okay, Allah Ta'ala menegur golongan ini. So golongan ini sebenarnya apa yang ada pada mereka? Golongan yang ada semangat. Okay, golongan yang ada, ataupun kita panggil dalam bahasa Arab hamasah. Semua pernah dengar hamas kan? Hamas maksudnya semangat. Hamasah, semangat. Okey, di mana orang ni pada permulaan dia tengok perlunya dia untuk lawan dengan orang kafir ni, maka dia menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi. Adakah semangat juang yang sangat tinggi ini salah? Kita perlu kepada semangat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kita nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata apa? Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba untuk mencari mencari ganjaran pahala, untuk mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kamu berlumba-lumba. Maksudnya bukan tunggu benda tu datang, tapi kita pergi cari dekat mana tempat kita boleh doublekan pahala kita, triplekan pahala kita. Dekat mana tempat yang kita boleh percepatkan ataupun confirmkan perjalanan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita perlu. Dan macam mana nak berlumba kalau tak ada semangat? Okay, masuk maraton tapi tak ada semangat nak berlumba, lari je lah. Tapi kalau ada semangat nak menang, maka kita akan ke depan. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa orang-orang yang akan berada di akhirat nanti dia ada 3 golongan. Satu, ashabul yamin, mereka akan pergi ke arah syurga. Dan keduanya ashabul shimal, ada orang yang akan pergi ke neraka. Dan ada orang yang as-sabiqun as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ada orang yang bersegera, yang duduk dekat dengan Allah Taala, muqarrabun, yang didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya masuk syurga, tetapi didekatkan dengan rahmat Allah Taala dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di akhirat kelak. Okey, so macam mana nak jadi muqarrabun, nak pergi ke depan, nak dekat, macam mana? Pergi masuk masjid solat Jumaat, kalau tak ada semangat untuk dapat pahala yang banyak, duduk dekat saf belakang. Tapi kalau masuk dengan semangat yang tinggi, maka saf pertama, cari saf yang pertama. So itu as-sabiqun as-sabiqun. So dalam as-sabiqun, kita nak jadi orang yang terawal, yang terkehadapan, maka ia perlukan kepada semangat. Okey. Walau bagaimanapun, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada kita dalam fatrah di Makkah Al-Mukarramah. Okay, seketika mana Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, ialah hamasah sahaja tidak cukup. Ataupun dengan kata lain, tak boleh. Ada semangat, ada keinginan, tak boleh nak buat tu, nak buat ni apa semua, tapi ia tidak boleh dengan hanya semangat semata-mata, tak boleh. Dia perlukan kepada ilmu. Okay, dia perlukan kepada ilmu. Ilmu inilah yang memberitahu kepada kita, okey, boleh nak buat benda ni, boleh nak buat benda ni, tak boleh. Okey, yang ni salah, yang ni betul. Apa yang menyebabkan dia adalah ilmu. Okey, kalau kita semangat, contohnya Nabi SAW ada di kalangan para sahabat Nabi yang bersemangat, amat bersemangat. Okey, contohnya macam Nabi SAW, kalau tak salah saya, dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Okey, Nabi SAW dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini adalah seorang pejuang, ataupun sama ada Abu Musa Al-Ash'ari ataupun Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang daripada itu. Okey, lalu Abu Dzar atau Abu Musa ni adalah seorang yang sangat bersemangat. Okey, sangat bersemangat, maksudnya
mereka akan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kenal dia sebagai orang yang banyak beribadah pada Allah Taala, rajin solat, rajin qiyamul lail, masuk masjid mesti jumpa dia. Tengok time nak baca Quran mesti jumpa dia. Ada kelas tadarus mesti jumpa dia. Okey, memang orang yang sangat rajin beribadah. Dan bila ada peperangan, maka dia adalah orang pertama antara orang yang terkehadapan dalam pergi perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So habis perang ibadah, habis ibadah perang ibadah. So sampai Nabi SAW tengok dia, bukanlah kata Nabi penat, tapi semangat yang ada pada dia. Sampai kalau kita tengok, kita kata bagusnya orang ni. Tapi Nabi SAW datang pada dia, Nabi kata apa? Sa'atan fasa'ah. Slow, jangan terlalu semangat. Bila nak buat sesuatu, buat dengan ilmu. Lalu ilmu mengatakan bahawa kalau nak buat sesuatu, mesti dengan kalau kita contohnya nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala contohnya, ataupun nak menyertai peperangan, maka Nabi SAW sebut adwa muha wa inqal. Okay, dalam nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu semangat pada satu waktu, semangat betul-betul. Kemudian tiba-tiba nanti sampai satu masa kita stop. Tetapi perlu pada istimrariyah, continuity, continuous. Susah nak sebut bahasa Inggeris ni. Okey. Continuous. Okey, berterusan. Jadi perlu berterusan. Okey, nak benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suka pada manusia bila persembahkan sesuatu pada Allah Taala suka benda yang berterusan. Wa in qal, walaupun benda tu sedikit. Okey, macam contoh kita dah nak masuk dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Okey, kita masuk dalam bulan Ramadan. Lalu kita pun letak target kita dalam bulan Ramadan nak khatam. Okey, 2 kali sehari. Okey, semangat ada, tak apa. Kemudian kita nak tarawih. Okey, orang semua tarawih 20 rakaat paling banyak, dia nak tarawih 36 rakaat. Ikut amal ahli Madinah. Penduduk Madinah solat tarawih sampai 36 rakaat. Okey. Kemudian apa lagi? Nak khatam 2 kali sehari, tarawih lagi, apa lagi? Apa lagi dia nak buat? Berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ke apa. So sebelum masuk Ramadan, okay, kita letak kita punya target, dan kita memang kena ada target. Kalau tak ada target, kita masuk dan kita akan habiskan banyak masa untuk berfikir je. Apa nak buat lepas ni. Tak ada perancangan. So kita kena ada perancangan. Tetapi dalam perancangan kita, tolong jangan jadi orang-orang yang takalluf. Okay, orang yang membebankan diri. Okay, orang yang pegang pada semangat semata-mata. Okay, kita pernah dengar cerita tentang 3 orang yang datang jumpa Aisyah. Tanya pada Aisyah, wahai Rasulullah, wahai Aisyah, macam mana amal Nabi? Aisyah cerita, lalu 3 orang dia kata, kami boleh buat lebih baik daripada Nabi SAW. Ada orang dia nak puasa, tak nak berbuka. Ada orang nak qiyamul lail, tak nak tidur. Ada orang dia tak nak berkahwin. So kita nampak semangat dia nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kata ia bukan, tak boleh semata-mata semangat. Mesti kena ada ilmu. Okey, sama juga macam kita masuk Ramadan. So ilmu kita, kalau semangat kita mengatakan semua benda kita nak buat. Okay. Tetapi ilmu kita mengatakan adwa muha wa inqal. Apa benda yang kita boleh buat sesuai dengan kita kena kerja pada siang Ramadan. Kemudian kita ada keluarga nak kita kena jaga dalam bulan Ramadan. Kita nak didik anak-anak pula untuk berpuasa. Nak didik anak-anak untuk membaca Al-Quran, membiasakan diri membaca Al-Quran. Okay. Nak didik anak-anak untuk bertarawih. Semua perlukan masa. Lalu kalau kita bebankan diri kita setiap saat, setiap masa, habis kelas buat ibadah, habis ibadah buat ni, tu buat tu, mungkin 10 hari pertama Ramadan kita berjaya. Okay. Tetapi masuk hari ke-15, masuk hari ke-20 akan ada tanda-tanda kepenatan, tanda-tanda keletihan. Dan yang kita takuti, kepenatan dan keletihan tak ada masalah, itu keuzuran. Dah penat, tak boleh nak buat apa-apa, tak apa. Tapi yang kita takut adalah kebosanan. Dah terlalu banyak buat pada awal, semangat pada awal-awal, lalu kita jadi pong, jadi besar. Okey, kita rasa banyaknya amalan kita. Lalu pada hujung-hujung Ramadan, di mana waktu tu waktu paling kemuncak dalam bulan Ramadan, tapi tiba-tiba kita kata, ini time nak rehat sekejap. Nak masuk raya ni kena slowkan gear sekejap. Okey, sedangkan pada waktu tu ada 10 malam terakhir.
Dan dalam 10 malam terakhir tu ada malam-malam ganjil, dan di antara malam ganjil tu ada malam Lailatul Qadar. Okay, sebab tu Nabi SAW bila ajar pada kita, jangan buat sesuatu amalan hanya dengan semangat semata-mata. Allah Ta'ala ajar kita dalam Al-Quran, jangan buat sesuatu amalan hanya fokus pada semangat. Semangat kena ada, bukan kata oh ustaz cerita tak payah semangat. Mana ada ustaz cerita tak payah semangat. Semua kena ada semangat, tetapi semangat sahaja tak boleh dan tak cukup. Okay, maka perlu letak ilmu. Dalam ilmu macam mana? Kita ada orang yang kita sayang. So macam mana kita nak buat dengan orang yang kita sayang? Kadang kita sayang pada orang tu sampai kita sanggup korbankan apa dia, kita beri apa sahaja pada dia. Tapi boleh ke? Sayangkan anak kan. So kita pun bagi macam-macam pada anak kita. Okay, tapi boleh ke? Okay. Sampai kita pun kata okey, bila saya mati nanti semua harta bagi kat anak ni, anak lain tak payah dapat. So dalam agama boleh buat macam tu. Okay, semangat kita memang tunjukkan semangat kita punya sayang kita punya penghargaan kita pada sesuatu, tetapi mesti berlandaskan kepada syariat. Okay, kalau kita benci pada orang tu, kita tak suka pada orang tu, so takat mana kita boleh tak suka pada dia? Adakah kita boleh tak suka sebab kita tak suka pada dia kerana dia jahat ke, kerana dia buat benda yang zalim tak elok ke, maka kita pun burukkan dia pada orang lain. Dia buat jahat tu dia dapat dosa, kita burukkan dia dapat pahala? Tak dapat pahala juga. So semangat saja tak cukup, mesti kena disertai dengan ilmu. So itu apa yang kita sentuh pada ayat yang ke-77. Lalu hari ini kita akan masuk pada ayat ke-83. Okay, masih lagi bercerita tentang ketaatan. Okay, kita masih lagi dalam konsep ketaatan. Okay. Banyak ayat-ayat bercerita tentang ketaatan. Sebab apa? Sebab benda ini adalah benda paling berat dalam manusia. Pada manusia ni benda paling berat. Sebab tu Nabi SAW, bila mana sahabat minta pada Nabi, wahai Rasulullah, ausina. Ya wahai Rasulullah, bagi wasiat kepada kami. Okay, bila tengok sampai keadaan Nabi SAW ni dah seolah-olah dah sampai pada penghujung hayat baginda, maka sahabat minta, wahai Rasulullah, bagi wasiat pada kami. Apa pesanan yang sampai pada kami? So apa yang Nabi SAW wasiatkan? Yang pertama, usikum bitaqwallah. Itu pertama yang Nabi SAW ajar. Maksudnya ini matlamat hidup kita. Watazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Apa bekalan yang terbaik untuk bawa pada Allah Ta'ala? Itulah taqwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya menerima amal ibadah kita jika ada ketakwaan dalam diri kita. Okay, itu benda pertama yang Nabi SAW sebut. Dan benda kedua, apa dia wasiat kedua Nabi SAW? Was-sam'i wat-ta'ah. Hendaklah kamu dengar dan taat. Ini benda kedua Nabi SAW punya wasiat. Dengar dan taat. Okay? Dan benda ini sangat berat. Okay? Sangat berat bagi manusia. Nak kata benda, jangan ceritalah ketaatan dalam kehidupan harian kita. Benda simple, solat 5 minit. Solat dengan imam 5 minit. Imam baca telajak lebih sikit je. Tengok dia punya rasa dalam jiwa dia macam mana. Ada orang lepas, ada orang tak lepas. Tapi tengok dalam hati kita. Macam mana kita punya pendirian kita bila tengok imam. Okay? Kadang-kadang imam panjangkan sikit rukuk dia, panjangkan sikit sujud dia. Okay? Imam buat apa lagi? Dalam solat, panjangkan bacaan dia. Okay? Lalu kita pun dalam hati kita kadang-kadang, imam apa tukar imam lain apa. Imam bacaan dia tak menepati cita rasa kita. Imam dalam solat, kita suka hari-hari kita dengar duk taranum, duk dengar ni. Sekali dapat imam tak boleh baca taranum, kita pun rasa down. Okay, lalu konsep ketaatan tu hilang. Okay, benda yang biasa sebab kita ada tu, sebab kita kata manusia ni Allah Ta'ala cipta dengan segala benda yang cukup bagi dia. Okay, dengan akal dia, dengan emosi dia, dengan fizikal dia, dengan panca indera dia, semua Allah Ta'ala bagi lengkap pada dia. Lalu dia merasakan bahawa dia mampu untuk buat segala-galanya. Okay? Lalu bila dia rasa dia mampu, dan dia akan rasa dia akan ada hubbu at-tatallu'. Okay? Hubbu at-tatallu' ni dia akan rasa ada rasa kecintaan, rasa keinginan yang sangat kuat. Untuk apa? Duduk di atas. Duduk di atas. So bila dia, semua manusia ni dia ada keinginan nak duduk ke atas, maka konsep ketaatan tu akan hilang. Dia susah untuk jadi patuh pada orang.
Okay. Lalu pada ayat 83 ni kita akan tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Lalu kita baca dulu ayat ni. Kita dah sentuh ke belum ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Baik, itu ayat 83. Okey, maka berhati-hati pada huruf-huruf tebal. Okey, dekat sini ada banyak huruf tebal. Okey, antara dia adalah khaw, kha, khawf. Okey, tebal. Kemudian yastambitu, tu, tak nak tu nipis, tu tebal. Yastambiqunahu. Begitu juga huruf dad, fad, walaula fadlullahi alaikum. Hati-hati, dad tebal dan pada masa yang sama dia tidak ada qalqalah. Maka jangan baca walaula fadlullah, bacaan yang kurang tepat, yang salah, bukan kurang tepat, yang salah. Sebab dad dia tidak ada lantunan. Fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitan. Okey, jangan baca to. Okey, dia kebanyakan huruf-huruf tebal ni orang suka o kan dia. To. Okey, sedangkan dalam bahasa Arab dia ada 3 je. A, I, U. A baris atas, I baris bawah, U baris depan. So pada huruf-huruf tebal, contoh huruf tebal, kha baris atas. Macam mana kita sebut kha baris atas? Okay, baris atas sentiasa A. Kha, nampak? Kha. Jangan baca kho. Kho tak ada. Okay, kho tak ada. Okay, macam tu juga ghin, gha. Okay, qa. Okay, so berhati-hati pada huruf-huruf tebal. Illa qa, qalila. Okay, jangan ko. Qalila tadi ko. Qalila. Okay, baik. Ayat ke-83 daripada surah An-Nisa. Wa idza ja'ahum. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ada satu situasi yang berlaku kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ataupun kepada semua masyarakat di sebuah satu kawasan yang ada pemimpin. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Okey. Baik, apabila berlaku sesuatu peristiwa dalam satu masyarakat, dan peristiwa ni dia ada 2, sama ada minal amni, keamanan, awil khawfi, ataupun kecemasan ataupun ketakutan. Khauf adalah ketakutan. So berita yang datang kepada kita ada 2, sama ada berita gembira, okey, ataupun berita tak gembira. Sedih ke, marah ke, dia tak gembira. Dan kita nak, kalau nak berita datang pada kita, kita nak sentiasa berita yang gembira dan kita tak nak berita tak gembira. Okey. Walau bagaimanapun, okey, kita tengok hari-hari. Okey. Benda yang kita kata macam mana? Benda yang nak diberitahu, katalah kita ada kerajaan dan kerajaan ada polisi dia. Dan ada polisi yang menggembirakan rakyat dia, ada polisi yang tak menggembirakan rakyat dia. Okey, tetapi masalahnya ialah, okey, masalah dia bukan pada polisi tu. Polisi tu boleh diperbincangkan sebab itu ijtihad seorang hakim. Okey, tetapi masalah dia adalah pada masa ia nak disampaikan. Okey. Ketika mana dia nak disampaikan, maka ada orang, kita punya saluran rasmi kita, penyampaian kita adalah sama ada PM kita, dia bagi ucapan, ataupun penerangan. Okay, penerangan ni sama ada menteri komunikasi atau media ke, ataupun timbalan Perdana Menteri ke, ataupun siapa yang dipertanggungjawabkan untuk memberikan penerangan kepada rakyat, maka mereka lah yang
pegang urusan untuk menyampaikan. Okay. Tetapi ada orang kadang-kadang dia semangat. Dia punya seronok dengan satu berita tu, dia ajak meeting pula, masuk dalam meeting untuk pelaksanaan benda ni, maka dia terlalu semangat lalu dia sampaikan kepada orang. Okay. Dia sampaikan kepada orang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, apabila datang sesuatu yang berbentuk keamanan. Keamanan ni kegembiraan. Awil khauf, ada berita pula, dia tahu satu berita lalu dia tak sabar-sabar nak beritahu berita ni pada orang lain, dia pun cerita terus pada orang lain. Okey, nak rapatkan soft ke tak rapatkan soft ke, nak cucuk ke tak kena cucuk ke, nak apa lagi, boleh ada kelonggaran tu, kelonggaran ni, kedai makan boleh buka ikut sampai bila-bila 24 jam pun tak ada masalah. So ada orang dia begitu semangat, sampai PM tak sempat umum lagi, penerangan tak sempat umum, MPN pun tak sempat umum, dia pergi sebarkan dulu dekat dalam Facebook dia. Lalu kita pun kata, apa masalah dia? Ya, apa masalah dia sebarkan benda ni? Okey, masalah dia sebarkan benda ni adalah yang pertama, dia bukan orang yang berautoriti. Okay, dia tidak berautoriti. Lalu kemungkinan dia tahu satu perkara tapi dia terabai 5 perkara. Okay, menyebabkan orang yang dengar tu, bila dia dengar orang ni cakap, okey, contohnya bila kata mulai 1 hari bulan April maka semua SOP dah tak ada. Dia dengar macam tu, semua SOP dah tak ada. Solat dah boleh dah boleh rapat, okey, kedai dah boleh buka macam biasa. Lepas tu merentas negeri tak ada masalah, dah tak tengok dah kepada siapa vaksin tak vaksin. Okay, semua cerita, seorang dengar kata, dah tak ada SOP dah. Okay, semua seronok dengar. Okay, tetapi rupa-rupanya bila keluar penerangan yang sebenar, maka dapat tahu bahawa ada beberapa perkara yang kena jaga. Okay, maksudnya masih kena pakai pelitup muka, mask, okay, masih kena MySejahtera, okay, walaupun pada tempat-tempat tertentu. Okay, tapi benda ni kalau bukan penerangan yang orang yang bertanggungjawab yang sebarkan, maka orang akan dapat maklumat yang salah. So katalah si A ni dia dah dapat maklumat daripada Facebook dulu. Okey, orang dah sebar-sebar dah khabar angin, semua berita-berita ni semua dah tersebar dah kat Facebook. Dia dah pegang dengan A. Rasa bila PM bagi pengumuman dia nak dengar. Dia takkan dengar. So bila dia takkan dengar, maka dia akan ada masalah. Okey, sebab apa? Sebab bila orang yang bukan ahli dia mengambil tanggungjawab, maka akan berlaku masalah. Okey, macam contohlah Nabi SAW. Okay, Nabi SAW memberi penghormatan kepada pemilik urusan ulul amri. Okay, di mana nanti kita tengok apa sebenarnya Nabi SAW suruh buat. Okey, apabila datang sesuatu perkara berkaitan keamanan dan ketakutan, kita bagi contoh. Nabi SAW sebut jika kamu nak solat, maka falyummukum aqra'ukum likitabillah. Kalau siapa nak solat, maka yang akan mengimamkan dia adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Okay. Dan pada akhir hadis tu Nabi SAW sebut satu perkara. Nabi kata, wala ya'umannar rajulur rajula fi sultanih. Kita pergi rumah orang, kita walaupun kita pandai baca Al-Quran, kita hebat, kita bertaraf ulama, kita tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam kat rumah orang. Tak kira, yang penting rumah tu ada tuan rumah dia. Okay. Tak boleh jadi imam. Okay. Dan yang keduanya, wala yajlisu illa ala takrimatih. Kita tak boleh duduk melainkan dengan kebenaran dia. Tak boleh duduk melainkan dengan kebenaran tuan rumah tu. Sebab apa? Kenapa kita tak boleh jadi imam? Sedangkan kita ni ilmu mungkin lagi banyak daripada tuan rumah. Okay. Kita ni kedudukan kita dari segi ilmu ke, dari segi harta ke, dari segi pengaruh dan kuasa ke, kita kemungkinan lagi tinggi daripada tuan rumah. Kenapa tak boleh nak duduk kat rumah tuan rumah? Boleh je lah. Okay, tuan rumah pun kata mi kasa su kasa. Okay, rumahku, rumahmu ju. Buat macam rumah sendiri. So kita pun nak duduk. Tapi Nabi kata tak boleh jadi imam kat rumah orang, tak boleh nak duduk tanpa kebenaran daripada tuan rumah. Sebab apa? Sebab kemungkinan besar apabila kita mengambil alih jadi imam contohnya, rupanya dekat dalam ahli keluarga tu ada orang yang tak boleh solat lama.
Kita pula bila dah solat tu, bismillahirrahmanirrahim. Orang ni datang panggil buka puasa. So stay sekali sampai solat tarawih. Sampai solat tarawih kita pun bismillahirrahmanirrahim. Baca lenggok sedap apa semua panjang. Tapi tengok lepas pusing belakang tengok tinggal seorang. Tinggal seorang tu pun rasa kalau tak kalau tak duduk ni takut kecil hati pula kita kan. So rupanya dalam tu orang tak boleh tahan dengan kita solat panjang. So kan kita pula yang kecil hati. Okay, so kita tak boleh jadi imam. Sebab apa? Sebab dalam rumah ni ada orang yang lebih mengetahui tentang keadaan dalam rumah. Maka dia lebih diutamakan untuk menjalankan urusan dalam rumah. Okay, begitu juga dalam duduk ni sebab Nabi kata takrimatih, maksudnya memuliakan tuan rumah. Okay, tapi tak boleh jadi imam. Walaupun kita aqra'ukum, paling pandai baca Quran, paling hebat ilmu dia, tapi tak boleh. Okay, sama macam tu juga. Mungkin kita ada pandangan kita. Okay, dan bila kita sebarkan berita pada orang dan berita tu belum jadi sesuatu yang rasmi lagi, tapi kita dah duk sebarkan pada orang, kemungkinan besar kita akan menceritakan benda yang salah. Dan ialah mungkin kemungkinan benar tu betul lah. Tapi kita takut kita sebarkan benda yang salah. Okay, biasanya dalam berita-berita gembira ni jarang kita buat kesalahan. Tetapi dalam berita-berita yang berbentuk khauf. Dalam berita-berita yang berbentuk khauf. Khauf ni adalah benda-benda emergency. Benda-benda yang menakutkan. Benda-benda yang menggusarkan hati kita. Menyebabkan kita tak boleh nak tidur lena. Okay, mandi tak kenyang, tidur tak basah. So, itu al-khauf. Okay, so al-khauf contohnya apabila kita dengar tentang kapal, kapal China dengan kapal Amerika dan Australia berada di sempadan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, sempadan China dan sempadan Filipina, serta sempadan Malaysia ni dah ada kapal Amerika dan kapal Australia serta kapal China dekat sini. Lalu orang ni pun cerita, dah ada kapal ni apa semua. Hanya tunggu masa dia nak perang. Dia pun cerita, hanya tunggu masa nak perang. Okay, tapi rupa-rupanya diorang ni semua tengah buat perbincangan. Okay, kita nak bahagikan kawasan ke, ataupun buat perbincangan nak beli kapal ke apa semua. Diorang duduk nak bersembang-sembang, tapi kita yang tak tahu cerita, tak tahu apa-apa, tengok je kapal daripada lain negara, kita pun dengan kita punya assumptionnya, kononnya kita ni pandai membaca politik, kita ada kepakaran dalam geopolitik, kita pun ceritalah benda-benda yang ni nak perang, ni nak apa semua. Kes Rusia dengan Ukraine contohnya. Okay, so ada benda-benda yang mencemaskan kita. Apa akan berlaku kat Rusia dengan Ukraine ni? So datang pula orang yang ni cerita, ini bakal berlaku perang dunia ni apa, kita akan kena tempias apa semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada berita seperti itu pun tak ada masalah, tetapi yang akan menyampaikannya adalah ulul amri, pemerintah kita yang akan sampaikan. Pemerintah kita yang akan sampaikan supaya maklumat tu ada. Kalau ada masalah yang datang dengan maklumat tu, maka kita tahu ulul amri ni dia akan beri penyelesaian. Sama macam kes yang kita sebutkan. Kita ada kes yang sekarang ni famous ni, apa dia? AFI, kesan sampingan daripada vaksin. Okay. So kesan sampingan daripada vaksin. Orang kita ni bila kita dengar cerita tentang vaksin, kita duk dengar daripada orang lain. Siapa yang betul-betul dengar daripada KKM? Siapa yang betul-betul dengar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia? Tak, kita dengar daripada doktor tu, kita dengar daripada doktor ni, daripada pakar tu, daripada pakar ni, kita dengar dia duk cerita. Okay. Dan diorang ni bercerita benda yang diorang rasa seronok nak bercerita tentang dia. Okay, kalau doktor pakar dia akan cerita tentang kelebihan vaksin apa semua. Kalau orang yang ada kesan sampingan, yang dah pernah ada sejarah kesan sampingan daripada vaksin, dia akan cerita tentang masalah vaksin ni ada masalah apa semua. Tapi kalau kita dengar daripada KKM, tengok apa KKM letak. Okay, asal kena vaksin. Okay, ada program lagi, hatta untuk kanak-kanak pun ada. Tapi kalau ada sejarah apa semua, tak apa, boleh minta keuzuran. Okay. Dan kalau ada kesan sampingan apa semua, ada tempat untuk
kita bagi tahu, salurkan maklumat. KKM akan ambil tindakan. KKM akan selesaikan, cuba untuk menyelesaikan masalah. So kalau kita dengar betul-betul daripada mula sampai akhir, kita akan rasa tenang. Tapi kalau kita tak dengar, kita akan mula persoalkan. Ini suruh orang ambil ni tak nak bertanggungjawab ke apa ke? Suruh sign borang ni tak nak bertanggungjawab ke apa ke? So kita bagi kita punya assumption daripada orang yang tak sepatutnya kita dengar. Kita dengar daripada orang ni, lalu kita buat kesimpulan daripada dia. Dia siapa? Adakah dia orang yang dipertanggungjawabkan untuk sebarkan maklumat? Ataupun orang yang kita, sebab kita Allah Ta'ala kata apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang dia akan menyampaikan apa yang dia suka nak sampaikan. Tapi berbeza dengan ulul amri. Orang yang diberi tanggungjawab ni, apa yang dia akan fikirkan? Dia akan fikirkan maslahat semua orang. Maslahat semua orang. Sebab tu ada benda-benda yang jadi keputusan daripada ulul amri, daripada pemimpin kita tak setuju. Contohnya nak buka seluas-luasnya sempadan negara pada orang luar untuk masuk. Kita pun tak setujulah dengan, sebab apa? Sebab bagi kita ni tak kena. Tetapi pemerintah ni dia ada masalah yang lagi besar dia nak tengok. Dia nak tengok tentang kesan. Dia nak tengok kesan vaksin dia tu. Adakah ada kesan bila bercampur dengan bubble daripada luar. Sekarang ni kita berada dalam bubble Malaysia saja. So bubble Malaysia ni kalau pergi luar macam mana? Dah tengok masuk umrah hari tu ada dia punya kesan dia. Golongan umrah tiba-tiba melonjak kes, naik Omicron. So maka dibuka sempadan ni untuk apa? Untuk kita tengok boleh tak kita terus berintegrasi, boleh bercampur dengan masyarakat luar tak? Untuk tengok kesan. Kita dah kena ambil vaksin tu. Lalu kita nak pastikan bahawa pengambilan tu berkesan dan berjaya. Sebab tu kita tengok ulul amri, kenapa kita kena dengar semua perkara yang berkaitan dengan keamanan umum, ketakutan dan kecemasan umum, maka kita kena ambil daripada ulul amri. Hatta dalam kita dah menyampaikan bantuan pun, kita nak menyampaikan berita gembira kepada orang, kita bagi bantuan banjir, kita bagi bantuan pertolongan macam-macam, kita nak bagi pertolongan pada orang, ini berita gembira yang kita nak sampaikan pada orang. Lalu kita punya semangat kita pun suruh kawan kita yang ada kat sana, pergi bagi tahu kat orang semua ni yang ada ni nak datang, ada tu nak datang. So orang tu akan gembira. Tetapi kalau kita langgar orang yang dah buat sistem, dah ada sistem penyampaian, dah ada sistem apa semua, dia akan jadi kecelaruan dekat situ. Nampak tak? Dia akan jadi satu kecelaruan. Sebab tu dalam kita nak menyampaikan satu berita yang baik ke, benda yang baik ke, benda yang buruk dan menakutkan ke, mesti lalu autoriti. Mesti lalu autoriti. Kalau tak macam itulah jadi dia. Macam dalam Facebook, berapa banyak orang yang kita tersalah serkap jarang. Kita tengok dia, kita tengok ada orang post dalam Facebook dia curi. Kita pun dah siap bantai dah. Dan kita ada dulu tentera yang dah senyap sikit lah. Sejak daripada COVID ni dah ada, dia senyap sikit lah. Tentera bawang. Tentera bawang ni dah senyap. Kalau tak dulu ada kes, bantai dulu. Lepas habis bantai, baru tengok kes ni sebenarnya macam mana ni. Baru ada penerangan. So berapa banyak kesilapan yang dah kita buat kerana kita tidak melalui autoriti. Ada masalah antara suami dan isteri, penyelesaian dia adalah kita dengar keputusan mahkamah macam mana. Ada tuduhan-tuduhan tertentu pada orang tertentu, maka kita dengar keputusan mahkamah macam mana. Jangan buat keputusan kita sendiri. Sebab apa? Sebab benda yang ada pada kita melibatkan, ni benda yang melibatkan maslahat umum. Kalau maslahat kita pun tahu. Kalau orang tanya pada kita, kenapa tak ambil vaksin? Saya tahu sebab ambil vaksin tu ada mudarat pada diri saya, so saya tak nak. Tak apa. Tapi kalau yang melibatkan maslahat umum, masyarakat umum, maka serahkan kepada yang berautoriti. Jangan buat tindakan sendiri. Sebab tu orang yang membunuh, katalah dia ada ahli keluarga dia yang na'udzubillah dibunuh. Lalu dia tahu siapa pembunuh. Lalu dia pun bunuh orang tu. Maka bila dia bunuh orang tu, dia pun kena hukum kisas juga. Pasal apa? Dia kata, kenapa aku kena kisas? Sedangkan Allah Ta'ala kata orang yang bunuh ni hukuman dia bunuh juga. Tapi kita kena tahu juga, adakah orang ni sengaja membunuh ataupun khata' dia membunuh secara tak sengaja. Ataupun dia memang tersilap, memang tak ada keinginan langsung, tiba-tiba terbunuh. So ada dia punya peringkat-peringkat dia.
Bukan sewenang-wenang. Okay, macam contohlah kita pernah dengarkan tentang ada beberapa rakyat Malaysia yang ada semangat untuk berjihad. Mereka pergi ke Afghanistan, mereka pergi ke Sudan, mereka pergi ke Syria, okay, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi lalu mereka kata apa kerajaan tak benarkan kita pergi berjihad, semua dah tunduk bawah Amerika, semua dah tunduk bawah Israel apa semua. Okay, tanpa kita tahu bahawa kerajaan kita ada maslahat yang lebih besar dia nak jaga. Okay, kalau dia hantar tentera dia pergi ni, apa akan jadi? Apa konsekuens dia? Kita kena tahu. Konsekuens dia ada tak mudarat yang dahsyat, yang besar akan berlaku pada masyarakat dekat Malaysia. Kalau ada mudarat yang besar, maka dia stopkan. Tapi kalau tak ada mudarat, baru dia hantar. Macam mana? Bukan semua tempat yang dia tak hantar. Bosnia, kita hantar tentera kita. Lebanon, Lubnan, kita hantar, Malaysia hantar tentera Malaysia di Lubnan. Okay, dan Yaman, Malaysia hantar tentera Malaysia ke Yaman. So ada tempat-tempat yang hantar. Sebab apa? Sebab tidak ada implikasi yang negatif berlaku. So mereka lebih tahu daripada kita. Sebab tu dalam apa-apa tindakan kita yang melibatkan maslahat umum, maka kita perlu yang melibatkan masyarakat umum, okay, maka perlukan kepada autoriti. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi penyelesaian. Nak sebarkan berita-berita ataupun nak sampaikan benda-benda yang baik atau buruk, maka walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri. Alangkah baiknya kalau mereka kembalikan urusan itu kepada Nabi SAW. Okay? Ini cerita kalau Nabi ada dengan kita, iaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Okay? So para sahabat kembalikan urusan kepada Nabi. Kita yang tak ada para sahabat, maka kembalikan urusan kepada ulul amri. Siapa ulul amri? Dia bukan PM dia, tapi autoriti. Autoriti. Maksudnya kalau ada masalah kalau ada isu dalam bidang kesihatan, maka autoritinya adalah KKM. Kalau ada isu dalam harga ayam ke harga ikan ke, maka kita ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, hal ehwal pengguna. So itu autoriti je. Ada perkara berkaitan dengan imigresen, polis, tentera, maka yang bertanggungjawab adalah Kementerian Dalam Negeri. So tunggu mereka yang berautoriti yang keluarkan bukan pandangan. Okay, apa yang mereka bagi, apa yang kita bagi adalah pandangan, tapi apa yang mereka bagi adalah keputusan dan pelaksanaan. Okay. Maka kerana itu Allah Ta'ala kata, kalau kita kembalikan la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di kalangan mereka. Okey, kerana bila kita serahkan kepada ahlinya untuk berbicara dan membuat keputusan, maka kita akan dapat istinbat. Kita akan dapat keputusan yang terbaik. Okay, keputusan yang terbaik untuk kita. Okay, tetapi kalau kita buat keputusan dan kemudian kita nak paksa orang ikut ambil keputusan kita, tanpa kita sedar sebenarnya kita sedang melakukan mudarat lebih besar daripada manfaat. Okay, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan kerana limpah kurnia, okay, fadlullah, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, wa rahmatuh, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kamu semua akan mengikut jejak langkah syaitan. Apa jejak langkah syaitan? Syaitan, benda yang dia buat paling besar, apa dia? Ingkar kepada pemimpin dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Allah Ta'ala adalah pemimpin kepada syaitan, Tuhan kepada syaitan ini. Tetapi syaitan memilih untuk ingkar kepada Tuhan dia. Okay, lalu Allah Ta'ala bagi tahu, kalaulah bukan Allah Ta'ala hantarkan Nabi SAW, kalaulah bukan kerana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, fadlullahi wa rahmatuh, okay, dan kamu semua beriman dengan Allah Ta'ala, maka kamu semua akan jadi pengikut-pengikut syaitan. Okay, sebab tu ini yang Allah Ta'ala sebut tentang ilmu. Okay, jangan hanya semata-mata tadi kita sebut tentang hamasah, tentang semangat. Okay, nak buat sesuatu dengan semangat, dengan emosi. Okay, maka simpan emosi, simpan semangat, berdiri di atas rasional.
berdiri di atas logik. Okay, berdiri di atas ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini yang paling penting. Okay, bukan hanya semangat semata-mata. Okay. Lalu apa sebab turunnya ayat ini? Apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW sampai Allah Taala turunkan ayat 83 daripada surah An-Nisa ini? Yang pertama, sebab panjang. Okey, baik, kita akan baca. Tak nampak. Okey. Daripada Simak. Daripada Simak Abi Zamil haddatsani Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Okey, baik, kita cerita tentang ni panjang nak baca. Okey, kita cerita apa yang menyebabkan ayat ini turun. Pada satu ketika berlaku satu kisah Nabi SAW dengan isteri-isteri Nabi SAW. Okey, di mana Nabi SAW bermalam di rumah seorang isteri Nabi yang Zainab, Zainab bintu Jahsh. Okey, Nabi SAW bermalam di rumah Zainab bintu Jahsh. Okey, lalu bila mana Nabi bermalam di rumah Zainab bintu Jahsh, okey, Nabi SAW makan sesuatu di rumah Zainab bintu Jahsh. Okay, lalu isteri-isteri Nabi yang lain cemburu. Okay, dan antara isteri Nabi yang cemburu pada Zainab bintu Jahsh adalah, kita pernah cerita sebelum ni kan, Aisyah radhiyallahu taala anha, ada dua orang yang dia cemburu. Okay, iaitu yang pertama Khadijah dan yang keduanya adalah Zainab bintu Jahsh. Okay, kerana mungkin Zainab bintu Jahsh lebih cantik ke, kita tak tahu, tapi ada perasaan cemburu daripada Aisyah, dan cemburu ini normal. Tak ada cemburu tak normal. Jangan cakap, ui, macam mana ada cemburu, Aisyah boleh cemburu. Aisyah juga adalah manusia. Aisyah juga adalah wanita radhiyallahu taala anha. Maka benda yang ada pada wanita ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay, so Aisyah ada sifat cemburu. Okay, lalu Aisyah pun bila dengar Nabi SAW duduk dekat rumah Zainab bintu Jahsh, dan kemudian Nabi makan sesuatu yang macam madu dekat rumah Zainab bintu Jahsh, maka Aisyah berpakat dengan Hafsah. Dia pakat dengan seorang lagi isteri Nabi, anak kepada Umar bin Khattab, Hafsah bintu Umar. Lalu katanya, kalau Nabi datang dekat rumah siapa-siapa, lepas Nabi balik daripada rumah Zainab ni, Nabi masuk rumah aku ke, kata Aisyah, ataupun rumah kamu ke wahai Hafsah, maka kita bagi tahu bahawa Nabi SAW mulutnya berbau. Okay, ada bau yang tak sedap. Okay, maksudnya makanan kat rumah Zainab tu makanan yang macam mengeluarkan bau yang tak elok. Okay. So lalu Nabi SAW dengan peristiwa tu, Nabi masuk jumpa salah seorang daripada mereka, dan kemudian isteri Nabi ni bagi tahu, ada bau tak selesa dekat sini. So menyebabkan Nabi kata, okey, jangan cerita kat siapa-siapa. Sebab benda tu keaiban. Okay, ada bau busuk ataupun bau yang tak selesa keluar daripada Nabi SAW, so keaiban. Sama macam kita jumpa orang, kita kata, kamu ni berbau lah. So itu maruah dia, keaiban dia. Kalau kita nak bagi tahu kat dia, tolong bagi tahu, tapi dalam bentuk yang baik. Okay, dalam bentuk yang tak menyakitkan hati dia, tak menyebabkan dia kecil hati. Okay, maka kita bagi tahu pada dia. Okay, so isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi ni, bila Nabi kata simpan rahsia ni, jangan bagi tahu pada orang. Tapi tak boleh lah, sebab ramai perempuan dalam ni. Okay, so nak cerita je bahawa dia cerita juga ke orang. Isteri Nabi ni cerita juga ke orang. Okay, dan dia cerita kat siapa? Dekat seorang lagi isteri Nabi SAW. Okay, menyebabkan bila mana Nabi masuk jumpa isteri yang lain ni, isteri dia tu pun tanya benda sama. Ada bau busuk. Sedangkan Nabi dah bersihkan diri, dah apa semua. So Nabi tahu bahawa ada orang menceritakan tentang benda ni. Dan tak ada orang lain yang menceritakan benda ni melainkan isteri dia seorang lagi. Okay. So sama ada Hafsah ataupun Aisyah. Okay. Menyebabkan Nabi SAW marah dengan isteri Nabi ni. Okay. Dan bila Nabi SAW marah,
maka nampak Nabi agak berenggang sikit dengan isteri Nabi yang 2 orang ni. Nabi agak berenggang dengan mereka. So para sahabat nampak benda ni. Sebab Nabi dengan Aisyah boleh nampak dia punya kasih sayang dia. Okay, Nabi berlumba dengan Aisyah, berlumba lari dengan Aisyah. Bila ada peristiwa-peristiwa, Aisyah ni jisim dia, badan dia kecil. Okay, lalu bila mana dia nak pergi kat tempat tumpuan orang ramai, okay, macam ada pesta-pesta tertentu dia nak tengok ke, maka dia tak sampai nak tengok, maka Nabi SAW akan angkat dia letak atas bahu Nabi SAW. So orang boleh nampak Nabi punya dengan Aisyah ni chemistry dia kuat. Okay. Tetapi bila berlaku peristiwa ni, menyebabkan orang nampak apa jadi ni, Nabi dengan Aisyah ada benda ke, Nabi dengan Hafsah ni ada benda ke jadi pada dia. Okey, lalu orang ramai pun duduk dekat masjid. Okey, Ibn Abbas menceritakan bahawa Umar bin Khattab menceritakan bahawa satu ketika dia masuk dalam masjid. Okey, bila dah dengar peristiwa ni, orang duk sebarkan cerita bahawa Nabi SAW telah menceraikan isteri dia. Nampak bila berenggang dia, orang boleh sebarkan cerita. Dan bukan zaman ni je berlaku penyebaran berita palsu, khabar angin ni, daripada zaman Nabi lagi, sebelum zaman Nabi SAW. Kerana itu fitrah manusia. Fitrah manusia dia suka nak sebarkan. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat tadi untuk beri peringatan kepada manusia, kontrol sikit. Okay, bukan hak kamu untuk ceritakan benda tu pada orang lain. Okay, so nak jadi cerita, Umar bin Khattab masuk dalam masjid, dia tengok orang tengah main batu. Para sahabat tengah duduk kikis tengah sambil kata, Nabi dah ceraikan isteri dia ni. So macam mana ni? Okey, wa zalika qabla ay yu'marna bil hijab. Macam mana mereka tahu tentang peristiwa ni? Kerana pada waktu tu belum lagi turun ayat hijab. Ayat hijab tak ada lagi, maksudnya para sahabat boleh tengok lagi Nabi, boleh tengok isteri Nabi, wajah mereka macam mana. Tak ada ayat hijab lagi. Selepas turun ayat hijab barulah bercakap di sebalik min wara'i hijab. Okay, maka Umar bin Khattab tengok ni. Ni ciri orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dia tengok orang ramai berkumpul bercakap tentang satu peristiwa. Kita kalau tengok orang dah 20-30 orang bercakap benda yang sama, kita kadang-kadang kita terus percaya je. Okay, orang bercakap tentang orang lain. Okay, kita pun kata tengah masuk dalam dewan, contoh dalam restoran, dengar orang bercakap, oh betul lah dia ni lah yang buat benda ni, orang si A ni yang buat benda ni, semua masalah betul dia. So semua orang cakap benda yang sama, betul lah. So kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita dengar mereka ni cakap apa, walaupun dengan bilangan yang ramai, tapi bila bercerita tentang maruah orang, bercerita tentang peribadi orang, tentang seseorang yang lain, maka kita perlu tabayun dulu. Okay, kita perlu tabayun dulu. Maka itu yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Umar bila dia masuk dalam masjid, dia dengar orang cakap Nabi dah ceraikan isteri. Lalu Umar kata, bukan hak mereka ni nak bercakap. La'a'lamanna dhalika al-yawm. Aku nak tahu benda tu hari ni juga. Okay, maksudnya Umar nak pergi tabayun dengan Nabi SAW. Nak tanya pada Nabi SAW. Betul. Okay, maka Umar bin Khattab fadakhaltu ala Aisyah. Umar kata first kali dia jumpa adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakultu ya bint Abi Bakr. Maka Umar kata, wahai anak perempuan Abu Bakar, qad balagha min sya'nika an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar kata pada Aisyah, wahai Aisyah, kamu ni dah hebat sangat ke sampai nak sakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu dah sampai satu level yang hebat ke nak sakitkan hati Nabi SAW. Ni Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ayat hijab tak turun lagi. Lepas ayat hijab turun, Umar tak adalah masuk terus jumpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, masuk Umar bagi tahu. Okey. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha kahwin dengan Nabi masa umur 9 tahun, meninggal dunia ketika mana Aisyah berumur 18 tahun. Okey. Okey. Nabi meninggal dunia ketika mana Aisyah berusia 18 tahun. Okey. Sekejap.
Okey. Lalu Aisyah ni dia umur usia remaja. So orang yang usia remaja ni dia ada jiwa, orang marah dia marah balik. Okey, orang marah dia rasa tak puas hati, dia nak marah balik. Okey, lalu dia pun kata pada Umar, "Mali wa malak ya ibn al-Khattab." Umar ni usia dia lebih berusia lah daripada Aisyah. Tapi Aisyah kata pada Umar, "Apa kaitan aku dengan kamu ni wahai Umar? Mali wa malak ya ibn al-Khattab." Apa what this has nothing to do with you. Has to do with you. Aisyah kata, apa benda ni ada kaitan dengan kamu? Apa kaitan dia dengan kamu? So dia balas balik pada Umar bin Khattab. Alaika bi'aibatik, kata Umar. Kata Aisyah, kamu jaga tepi kain kamu sendiri cukup lah. Jaga tepi kain kamu sendiri. Aisyah kata pada Umar. Okay. So qala fadakhaltu ala Hafsah. Lalu Umar bila dengar macam tu, malas gaduh dengan dah lah isteri Nabi SAW, takkan nak gaduh dengan isteri Nabi. Lepas tu Umar pun pergi jumpa dengan anak dia, Hafsah binti Umar. Okay. Fakultu laha ya Hafsah. Dan Umar kata pada Hafsah, wahai Hafsah, aqad balagha min sya'nika an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sama Umar bagi kepada Aisyah, Umar bagi pada Hafsah. Wahai Hafsah, dah sampai satu level kamu ni dah rasa hebat sangat ke sampai kamu boleh sakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Wallahi laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuki walaula ana la talaqaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, lalu Umar kata pada Hafsah, wahai Hafsah, kamu tahu tak bahawa Nabi itu bukannya sayang sangat pada kamu. Nabi itu bukan cinta pun pada kamu. Kalau bukan kerana aku, kata Umar, maka nescaya Nabi dah lama dah ceraikan kamu. Lalu Hafsah bila dia dengar ayat ni daripada bapak dia, menangis dia. Fabakat asyaddal buka. Maka Hafsah ni pun menangis. Okey. Faqultu laha aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun tanya pada Hafsah, wahai Hafsah, mana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Hafsah pun bagi tahu, huwa fi khizanatihi fil mashribah. Okey, fil mashrubah. Okey, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas etik tahu. Dia ada rumah, okey, dan kemudian ada satu tingkat di atas rumah yang menjadi tempat store, simpan barang. Okay, dan ini rumah Nabi SAW. Rumah Nabi ada store, tempat simpan barang. Dan Nabi SAW bukan simpan barang lalu, tapi simpan makanan. Okay, simpan beras, simpan gandum, okay, simpan barang-barang yang apa, ada kain, apa semua, ada store. Okay, dan kalau kita tahu, mungkin store ni, dia mungkin budaya orang-orang Arab ada store. Dan kemungkinan juga mungkin ia adalah satu benda yang Nabi SAW buat dekat rumah. Okay, kalau kita dapat pastikan bahawa orang Arab ni memang ada store kat rumah dia, maka dia adalah budaya Arab. Tapi kalau kita tengok majoriti Arab ni dia tak ada store kat rumah dia, okay, maka kita tahu dia adalah sunnah Nabi SAW. Itu je kita boleh tahu. Okay, macam jubah contohnya. Kita nak tahu jubah ni dia sunnah Nabi SAW ke ataupun budaya Arab, maka kita tengok. Orang Arab, pakaian dia apa? Pakaian dia adalah jubah kebanyakannya. Maka kita tahu bahawa Nabi SAW pakai jubah kerana budaya Arab. Okay, walau bagaimanapun kalau kita nak pakai kerana iktidaan bi Rasulullah, ta'asiyan bin Nabi SAW, kerana nak ikut Nabi SAW, maka kita akan dapat pahala, insyaAllah. Sama juga macam kita buat etik kat rumah. Kita buat tempat simpan, ataupun tak semestinya etik, tapi tempat simpan barang, store. Okay, maka kalau kita buat kerana nak ikut contoh di rumah Nabi SAW, maka tidak ada masalah. Okay, walau bagaimanapun yang kita tahu, rumah yang ada store ni kebanyakannya adalah budaya masyarakat. Okay. Maka Umar bila Hafsah bagi tahu Nabi tengah duduk dekat bilik store, maka Umar pun pergi. Okay, pergi nak masuk kat bilik store. Fa idza ana bi Rabahin ulami Rasulillah. Lalu Umar bin Khattab pada waktu tu nak masuk tu, kat pintu tu ada Rabah. Okay, Rabah ni dia tengah duduk dekat bilik store, dia ada pintu. Okay, dia ada, bukan pintu, tapi dia ada yang keliling pintu tu dia panggil apa? Petak dekat pintu tu kan. Okay, so Rabah tengah duduk kat situ. Okay, qa'idan ala uskuffatil mashrubah. Okay, mudallil rijlaihi ala naqirin min khashab. Dia tengah letak kaki dia di atas satu kayu. Okay, lalu okay, dekat sini wa huwa jiz'un yarqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanhadir. Okay, etik tu ni kalau kita kata ni rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya contoh sekejap sini.
Okay, kalau kita kata ini rumah Nabi SAW, okay, ni rumah. Okay, maka dekat ada satu kawasan di rumah ni, dia ada macam tangga naik ke atas sikit. Okay, so store Nabi ni dia berada di tingkat atas rumah. Nabi punya rumah adalah bilik. Sebab tu rumah-rumah Nabi dipanggil hujrah. Hujrah Aisyah, hujrah Hafsah. Sebab dia tak ada bilik tidur, bilik apa semua tak ada. Dia adalah satu bilik yang besar. Okay, satu bilik. Dan ada satu tempat dekat bilik ni, dia jadi satu masyrubah. Tempat store, tempat simpan barang. Okay, so dekat sini ada gulam dan Nabi SAW berada di dalam store tu. Okay, lalu Umar bila nak masuk, dia tengok Rabah duduk kat pintu seolah-olah jadi guard, jaga. Lalu Umar pun kata, wahai Rabah, minta izin Rasulullah SAW. So Rabah pun bila dengar Umar minta izin, dia pun pandang pada Nabi SAW. Tapi kemudian dia pusing balik, tak cakap apa pun, senyap je. So tahulah Umar bahawa tak dapat izin lagi. Kemudian Umar minta lagi sekali, kali kedua pada Rabah. Rabah pun sama, pandang balik pada Nabi SAW. Kemudian pandang balik pada Umar, tak cakap apa, senyap je. Okay, maka Umar tahu dia tak Rabah tak, Nabi tak bagi izin. Okay, so Umar pun dia dalam hati dia husnuzan. Okay, dia punya husnuzan. Dia punya sangkaan baik pada Nabi SAW. Dia kata, mungkin Nabi tak dengar ni. So dia pun angkat sikit suara dia. Summa rafa'tu sawti, kata Umar, aku angkat sikit suara aku, nak minta izin jumpa Nabi SAW. Okay, so pada waktu tu akhirnya Nabi SAW, Umar dia bila dia naikkan suara tu, dia nak bagi tahu Nabi SAW dia nak datang, nak ziarah Nabi SAW. Pada waktu yang sama, dia dalam hati dia dah kata lah, kalau Nabi tak bagi ni tak apalah, sebab dia mungkin Nabi ingat dia nak cakap pasal Hafsah. Okay, dia nak cakap, dia nak bagi recommendation ke, dia nak pujuk Nabi supaya baik balik dengan Hafsah ke. So Umar kata kalau tak dapat, tak apa. Okay, so Nabi SAW pun benarkan Umar masuk. Okay. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin. Lalu Umar pun masuk dalam keadaan Nabi sedang baring mengiring di atas tikar. Fajalastu. Lalu Umar kata, aku pun duduk. Fa'adna alaihi izarahu wa laysa alaihi ghairuh. Okey, lalu Nabi pun ambil pakai kain. Okey, ini pakaian sunnah. Okey, pakaian sunnah Nabi SAW adalah pakaian yang orang Arab Yaman pakai. Mereka pakai apa? Mereka pakai izar dan lidah. Mereka pakai kain pelekat dan ada pakaian dekat atas ni. So budaya Melayu kita, masyarakat dekat Malaysia ni banyak ambil tu. Okey, pakaian sunnah Nabi SAW adalah pakaian yang dipakai masa ihram. Ada kain dekat bawah dan ada pakaian dekat atas, sama ada kain ke ataupun apa saja yang letak kat atas. So dia panggil izar dengan rida. Izar dengan rida. Okay, so Nabi bila nampak Umar datang, Nabi pun betulkan kain. Okay, dan Umar kata walaisa alaihi ghairu. So Nabi senang pakai kain pelekat je waktu tu. Kain tu Nabi senang pakai kain pelekat. Saya sebut kain pelekat ni nak bagi ada gambaran. Bukan maksudnya Nabi pakai kain pelekat kita pun terbayang gajah duduk ke apa ke, tak ada. So izar adalah pakaian yang bawah daripada pusat ni. Kain yang bawah daripada pusat. Wa idzal hasiru qad athara fi jambih. Lalu Umar bin Khattab, kerana Nabi tak pakai pakaian dekat atas ni, maka Umar nampak kesan tikar dekat tepi badan Nabi SAW. Lalu Umar pun bila dia tengok keadaan Nabi macam tu, mata dia pun mula melilau. Dia tengok dalam store Nabi, apa yang ada dalam store Nabi. Okay, lalu rupanya dalam store Nabi ni ada okay, ada sikit je gandum, syair, biqabdatin min syairin nahwa sa'in. Okay, ada satu sa' ni kita nak kata satu kalau kita buat beras contohnya. Okay, ni satu tapak beras. Okay, kemudian ada dua tapak tangan beras, 3, 4 tapak tangan beras ni menyamai satu sa'. Okay, dan itulah store yang ada dalam rumah Nabi SAW. Nak katanya Nabi ni
memang sediakan benda yang cukup untuk keluarga Nabi SAW. Okay, so Umar bila dia tengok yang ini je ada dalam rumah Nabi SAW, maka nak menangis Umar bin Khattab. Okay, Umar adalah peniaga, Abu Bakar adalah peniaga, ramai sahabat Nabi ni peniaga. So rumah mereka ni memang ada bekalan-bekalan makanan, memang ada benda-benda ni semua. Tapi bila tengok rumah Nabi SAW ada makanan yang sak sahaja dan ada lebihan sikit dekat mislaha qarawan fi nahiyatil ghurfah. Kat ujung tu ada satu lagi lebih kurang sama juga, satu sak. Bayangkan sak ni berapa banyak. Kalau satu sak ni 3 kilo, kalau ada 2 ada 6 kilo beras kat rumah Nabi SAW. Itu yang ada kat rumah Nabi SAW. So sedih, nak nangis Umar bin Khattab. Sampai Nabi tanya, ma yubkika ya ibn al-Khattab, apa yang menyebabkan kamu ni menangis wahai al-Khattab? Okay, lalu Umar pun kata, macam mana aku tak menangis sedangkan tengok qad athara fi jambik wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Okay, lalu Umar kata, macam mana aku tak menangis sedangkan kita ada Kaisar yang sedang melawan Islam sekarang ni adalah Kaisar dekat Rom dan Kisra dekat Parsi, dan mereka ni hidup dalam kemewahan. Sedangkan kau wahai Rasulullah, manusia yang paling disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidur di atas tikar sampai nampak kesan pada badan Nabi SAW. Dia kata Umar bin Khattab. Lalu Nabi kata, wahai bin Khattab, wahai Umar, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Tidakkah kamu suka kalau mereka dapat dunia, ambillah mereka dunia, tapi kita dapat akhirat. Okay, maka Umar kata, ya, aku suka macam tu wahai Rasulullah. Okay, wa dakhaltu alaihi hina dakhaltu wa ana ara fi wajhihi al-ghadab. Maka kata Umar, ketika mana aku masuk jumpa Nabi SAW, pada ketika itu aku nampak ada kesan, ada rasa marah kepada muka Nabi SAW. Maksudnya bila Nabi bercakap dengan Umar, walaupun Nabi tanya pada Umar, apa yang buat kamu menangis, tapi gaya Nabi bila bercakap tu gaya seolah-olah sedang memendam kemarahan ke dalam diri Nabi SAW. Okay. Lalu Umar kata, wahai Rasulullah, ma yashukku alayka min sya'nin nisa. Apa yang susah sangat dengan perempuan ni wahai Rasulullah? Itu Umar tanya, tengok dia Umar nak jumpa lelaki macam Umar ni payah sikit lah. Okay, Umar datang ni, wahai Rasulullah, dia ayat dia seolah-olah, tengok ayat dia, fa in kunta talaqtahunna fa inna Allaha ma'ak wa malaikatahu wa Jibril wa Mikail wa ana wa Abu Bakar wal mu'minuna ma'ak. Okay, wa qallama takallamtu wa ahmadullah bi kalamin illa rajawtu an yakuna Allah yusaddiq qawli alladhi aqul. Okay, maksudnya Umar dia bila dia tengok Nabi SAW dalam keadaan marah, dan Umar tahu Nabi SAW marah kerana perbuatan isteri-isteri baginda. Maka Umar kata apa? Wahai Rasulullah, apa yang susah sangat dengan perempuan ni wahai Rasulullah? Kalau kamu nak ceraikan je lah mereka. Dan semua orang akan bersama dengan kamu wahai Rasulullah. Allah Ta'ala akan bersama kamu, malaikat semua akan bersama kamu, aku kata Umar akan bersama kamu, Abu Bakar akan bersama kamu, semua orang beriman akan bersama kamu wahai Rasulullah. So, ini kuat. Okay. Susah kita. Okay. Itu Umar yang Nabi SAW bagi tahu, ma salakta fajjan illa wa salaka syaitan fajjan ghaira fajjin. Umar ini tak lalu satu jalan, melainkan syaitan dia akan cari jalan lain. Dia tak mampu nak berdepan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. So Umar kata, settlekan, cerai je, habis. Tak payah pening-pening kepala. Okay. Lalu Umar kata, tapi pada masa yang sama, dia pun dalam hati Umar pun ada rasa berani sungguh aku ni, macam tu lah lebih kurang. Okay, sebab tu Umar kata, setiap benda yang aku cakap pada Nabi SAW, aku mengharapkan agar Allah Ta'ala turunkan sesuatu, berikan sesuatu pada Nabi yang membenarkan aku punya cakap. Sebab ialah yusaddiqul qawli alladhi aqul. Okay, maksudnya Umar bin Khattab dia nak sangat bahawa pandangan dia tu Allah Ta'ala sokong. Dan dia nak juga pada waktu tu, okay, dia nak bahawa kata-kata dia bukan kata, yelah dia takut benda dia direct terus kepada Nabi SAW, nak suruh ceraikan isteri apa semua. So dia takut benda tu salah. Lalu dia minta dalam hati, dia kata, ya Allah, itu bagilah sesuatu yang membenarkan kata-kata aku ni. Macam tu lah lebih kurang. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat surah At-Tahrim ayat 5.
Okay. Surah At-Tahrim ayat 5, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Okay. Allah Ta'ala turunkan ayat 5 untuk bagi tahu bahawa Umar bin Khattab punya pandangan the best. Okay. So Allah Ta'ala kata, kalau kamu ceraikan mereka wahai Muhammad, Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik daripada khairan minkun. Wa in tadhahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Kalau ada isteri-isteri kamu yang nak boykot kamu wahai Muhammad, nak muzaharah, nak buat tunjuk perasaan pada kamu wahai Muhammad, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala memelihara kamu wahai Muhammad. Jibril wa salihul mu'minin. Okay, semua orang akan bersama dengan kamu wahai Muhammad. Okay. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. Okay. Hafsah dan Aisyah ni pula dia nak tunjukkan bahawa mereka ni dominan. Okay, di antara isteri-isteri Nabi SAW nak menunjukkan mereka ni nak tunjukkan bahawa Nabi lebih sayang mereka daripada orang lain. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Lalu Umar pun tanya pada Rasulullah SAW, atallaqtahun, wahai Rasulullah, kamu dah ceraikan mereka ke, Hafsah dan Aisyah ni? Maka Nabi SAW kata, tak. Qultu ya Rasulullah, inni dakhaltul masjid. Maka Umar kata, wahai Rasulullah, tadi aku masuk dalam masjid dan orang-orang Islam semua duk yang kutuna bil hasa, duk pegang batu, main-main batu, yaquluna talaqa Rasulullah, dan mereka bercakap bahawa Nabi telah menceraikan isteri-isterinya. Okay, afa anzilu fa ukhbiruhum annaka lam tutalliquhun. Okay, adakah kamu nak aku turun dan aku bagi tahu pada orang semua bahawa kamu belum lagi ceraikan isteri-isteri kamu? Okay, qala na'am in syi'ta. Okay, Umar bin Khattab, tengok ni, ini antara sebab turunnya ayat ini. Okay, turunnya ayat ini adalah kerana Umar bin Khattab dia boleh je nak turun. Dia dengar, dia datang nak jumpa Nabi SAW, nak tahu satu perkara je. Okay, bila orang duk cakap Nabi dah ceraikan isteri dia, lalu dia nak tahu satu perkara je, Nabi dah cerai ke belum? So Nabi kata, la, Nabi belum cerai. So Umar bin Khattab boleh je turun, minta izin pada Nabi SAW, turun untuk bagi tahu kepada orang bahawa Nabi belum ceraikan lagi. Kamu pandai je bagi tahu sendiri kan. Okay, Umar boleh buat. Tetapi tengok Umar minta izin daripada Nabi. Boleh tak aku bagi tahu? Sedangkan berita tu berita yang kalau kita kata apa yang special sangat, apa yang rahsia sangat, Nabi belum menceraikan isteri baginda. Bahkan berita ni berita gembira kepada orang-orang beriman. Nabi belum ceraikan isteri dia. Nabi tidak menceraikan isteri baginda. Okay, so tapi Umar tahu bahawa kalau dia yang sebarkan, kemungkinan ada konsekuensi yang buruk. Okay, lalu kerana tu Umar minta izin dulu daripada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, boleh tak aku bagi tahu mereka yang kamu belum ceraikan atau kamu tidak menceraikan isteri kamu? Okay, maka Nabi kata, na'am in syi'ta, kalau kamu nak, buatlah wahai Umar. Okay. Falam azal uhaddithuhu hatta tahassara al-ghadabu an wajhihi. Nabi Umar dia duduk sekejap dengan Nabi SAW dan terus berbicara dengan Nabi SAW sampailah nampak Nabi ni dah tak marah dah. Okay. Wa hatta kashara fadhahik. Maka sampai keadaan Nabi pun senyum dan ketawa. Wa kana min ahsanin nasi saghra. Okay. Dan Nabi SAW ni senyuman baginda, gigi baginda ni adalah yang terbaik, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia tengok Nabi senyum. Thumma nazala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa nazaltu. Okay, so kemudiannya dah habis bercakap apa semua, Nabi pun turun, Umar pun turun mengikut belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita cerita etik tu, dia duduk kat atas. Okay, Nabi kena panjat macam tangga, tetapi bukan tangga, dia kayu. Nabi panjat dan Nabi naik ke etik tu. Okay. Bila nak turun, maka Umar kata Nabi SAW turun daripada etik tu macam orang berjalan biasa je. Turun. Okay, tapi Umar kata, aku bila nak turun, aku kena pegang kayu tu. Umar, wa ma adraka ma Umar. Okay, Umar Umar nak turun tu, Umar kata, aku kena pegang.
Sedangkan Nabi turun bagaikan yamshi alal ard, bagaikan orang yang sedang berjalan di atas muka bumi. Ma yamassuhu biyadih. Dia tak pegang apa-apa pun untuk support dia. Itu Nabi SAW. Okay. Lalu Umar kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunta fil ghurfati tis'atan wa ishrina. Okay, Nabi SAW telah berjanji ataupun bersumpah untuk tidak keluar bertemu dengan Hafsah dan Aisyah selama sebulan. Sebulan. Lalu Umar kata, wahai Rasulullah, kamu duduk kat bilik ni tak sampai 30 hari pun, 29 hari. Maka Nabi SAW bagi tahu, inna syahra yakunu tis'an wa ishrin. Ada bulan-bulan 29 hari, wahai Umar. Fakumtu ala babil masjid. Dan kemudian bila Nabi turun, Umar pun terus bergegas pergi ke depan pintu masjid. Fanadaitu bi'a'la sauti. Maka Umar menyebutkan dengan suaranya yang paling tinggi, lam yutalliq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Nabi tidak menceraikan isteri-isteri baginda. Okay, bahkan ada cerita bahawa Nabi SAW telah menceraikan Hafsah bintu Umar. Nabi menceraikan Hafsah bintu Umar. Okay, tetapi Allah Ta'ala hantar Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW untuk bagi tahu, raji' Hafsah fa innaha sawwamatun qawwamah wa innaha zawjatuka fil jannah. So Allah Ta'ala suruh bila Nabi ceraikan Hafsah, maka Allah Ta'ala suruh rujuk balik, wahai Rasulullah. Pergi rujuk balik. So Hafsah dia berbangga dengan benda ni. Mana ada isteri Nabi yang Allah Ta'ala sendiri hantar malaikat suruh bagi tahu, wahai Rasulullah, rujuk balik pada isteri kamu. Kerana dia sawwamatun qawwamah. Okay, dia adalah seorang yang rajin berpuasa dan rajin qiyamul lail. Okay, bila seseorang tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadah dia semata-mata kerana Allah Ta'ala, dalam waktu kesusahan Allah Ta'ala akan tolong dia. Okay. Wa innaha zaujatuka atau la zaujatuka fil jannah. Hafsah ni akan jadi isteri kamu dalam syurga nanti, wahai Rasulullah. So ini keistimewaan yang ada pada Hafsah bintu Umar. Okey, lepas Umar bagi tahu pada orang, barulah turun ayat ini, ayat yang ke-83 daripada surah An-Nisa. Nak bagi tahu kalau ada apa-apa berita yang melibatkan maslahat umum, benda yang jadi pada Nabi SAW, dia bukan lagi urusan peribadi, tetapi dia adalah urusan orang ramai. Kerana wa azwajuhu ummahatuhum. Kerana isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sama macam peristiwa Aisyah dituduh berzina. Maka gempar semua penduduk Madinah Munawwarah. Sedangkan yang menerima tuduhan itu adalah Aisyah, dan yang menanggung tuduhan itu adalah Nabi SAW. Tetapi oleh kerana isteri-isteri Nabi adalah ummahatuhum, ummahatul mukminin, ibu kepada orang beriman, maka dia melibatkan ke semua masyarakat yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, maka kalau ada perkara-perkara yang nak terjadi, dan begitu juga dalam keadaan situasi dalam negara kita, ada apa-apa isu nak terjadi, sama ada baik atau buruk, maka jangan kita terlalu cepat. Okay, walaupun kita duduk dalam meeting ke, walaupun kita ni diberi kepercayaan untuk menyimpan rahsia ke, maka jangan ceritakan pada orang. Okay, jangan ceritakan pada orang lain. Okay, macam contoh ada berita tentang orang nak berkahwin ke, okay, kita tahu ada ahli keluarga kita nak kahwin. So orang tu pun tak bagi tahu lagi, kita dah sibuk bincang pada orang lain. Okay, kita tahu ada orang ni pregnant. Okay, so kita pun berita gembira nak share pada orang. Orang tu pun tak share kat orang lain, kita pergi share kepada orang lain. So jangan buat benda tu, sebab kita takut konsekuensi, akibat daripada perbuatan kita. Mungkin kita rasa baik, okey, tetapi kita takut bahawa di sana, di sebalik benda yang kita happy sangat, semangat sangat untuk cerita pada orang, di sana adanya akibat-akibat yang tidak terjangka. Okay, so kita elakkan daripada benda tu, maka kita serahkan kepada ahli dia, kepada yang berautoriti untuk menyampaikan kepada masyarakat. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Okay. Baik. So kita nak pergi pada ayat seterusnya. Okay. Oh, tapi tengok jam. Okay, kita stop pada ayat 83, insyaAllah. Kita akan masuk pada ayat 88. Masih lagi dalam ketaatan.
Okey. Dan ini kaitan yang Allah Taala bagi dalam surah An-Nisa. Okey, kerana ketaatan itu berat, dan yang paling berat ialah apabila seorang wanita nak taat kepada isteri dia, seorang rakyat nak taat pada pemimpin dia, berat. Seorang perempuan nak taat pada suami dia, kadang-kadang dia adalah benda yang berat. Okey, sebab tu Allah Taala sebut banyak ayat ni. Allah Taala cerita tentang ketaatan. Okey. Baik. Okey. So kita stop dekat tu dulu. Tapi sebelum kita berhenti, kita buka untuk siapa ada soalan? Ada kaitan? Ya, saya. Ustaz nak tanya. Yang surah An-Nisa 83 ni, dia ada kaitan dengan surah Al-Tahrim ni? Kan Al-Tahrim ayat pertama tu kan Ustaz? Ya. Dia ada Kiranya kaitan. Al-Tahrim ayat pertama tu dia turun dulu lah daripada ayat tu. Al-Tahrim turun dulu sebelum ayat ni. Okey, dan boleh juga Al-Tahrim dan ayat ni turun berhampiran. Maksudnya yang mana datang dulu, yang mana datang kemudian, sebab peristiwa dia adalah peristiwa yang sama. Okey, peristiwa yang sama, di mana surah Al-Tahrim Allah Taala menceritakan sebab, okey, dan maksudnya Allah Taala ceritakan peristiwa tu secara umumnya. Sedangkan ayat 83 daripada surah An-Nisa ini Allah Subhanahu Wa Taala fokus pada satu bab je, iaitu bila nak sampaikan berita, Nabi dah bercerai ke Nabi belum bercerai ke, maka balik kepada orang yang sepatutnya. Yang tu je. Okay, tapi cerita tentang Nabi dan Aisyah ni, Hafsah dan Aisyah ni ada dalam Al-Tahrim. Ya. Kira ayat 83 ni dia ajar untuk kita tabayun jugalah kan, untuk kita terima berita tu dan kita sampaikan. Ya, hatta kalau kita tabayun sekalipun, maka kalau bukan urusan kita untuk menyampaikan, maka kita tak sampaikan. Okay, sebab tu Umar dia tanya dulu pada Nabi, boleh tak aku sampaikan benda ni? Okay. So maksudnya kalau kita katalah kita tahu tentang ada kes Kak Long bergaduh ke apa kan. Okay. Contoh kita tahu tentang cerita di sebalik dia. Okay, tapi orang tu sendiri, orang yang jadi pada dia peristiwa tu, dia tak cerita lagi pada orang, tapi kita yang ke hadapan dulu bercerita. Kemungkinan benda cerita tu baik, orang tu terima, kata terima kasih lah, tapi kemungkinan cerita tu jadi tak betul, maka menyebabkan ada kesan buruk kepada orang tersebut. So hatta selepas tabayun sekalipun, maka kita, kalau bukan benda berkaitan dengan kita dan bukan autoriti kita untuk bercerita, maka kita sejak. Okay. Baik. Baik, ada soalan lain? Jangan tanya soalan susah-susah. Okey. Oh, tak ada dah. Tak ada dah soalan. Okey. Kalau tak ada dah, insya-Allah kita akan tangguhkan dulu perkongsian kita. Okey, seterusnya kita akan pergi pada sesi yang berikutnya, kita akan pergi pada ayat ke-88. Okay, di mana surah Nisa ni ada sampai 197 ayat surah Nisa 187, kalau tak salah 186, 187. Surah Nisa ada berapa ayat lupa dah. Okey. So kita akan tengok ayat-ayat ini yang kebanyakannya bercerita tentang ketaatan. Surah Nisa 176. 176. 176. Okay, hatta ayat terakhir pun nanti ada sebab nuzul daripada ayat terakhir surah An-Nisa, insya-Allah. Okey, so kalau tak ada soalan, kita akan tangguhkan dulu kongsian kita pada petang ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Dan bagi mewakili Akademi Tadabbur Malaysia, saya memohon agar kelas-kelas yang ada dalam Akademi Tadabbur minta sebarkan kepada orang ramai. Okay, kerana kelas-kelas ini adalah kelas-kelas yang diamanahkan kepada Akademi untuk disebar luaskan kepada masyarakat di sekeliling kita. Okay, mana yang nampak bermanfaat, maka bagi sebarkan kepada orang ramai, supaya ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Orang yang ajak kepada orang lain, orang yang ajak orang lain kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama macam orang yang buat kebaikan tersebut, walaupun dia tak buat benda tu. Dia tak sempat nak datang kelas, tapi oleh kerana dia sebarkan pada orang, ada orang lain datang kelas dapat pahala, maka dia pun akan dapat pahala yang sama.
Okey, lalu begitu juga saya memohon kalau siapa ada, sebab akademi tadabbur ni bergantung sepenuhnya kepada jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan kesinambungan dia. InsyaAllah rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tapi siapa yang nak menyumbang, nak ada basmah, nak ada dia punya thumbprint dia dalam usaha-usaha kebaikan yang dilakukan oleh akademi, maka boleh menyumbang kepada pihak akademi. Okey, pada rasanya dah ditulis kat sini. Oh, hari ni tak keluar, tapi insya-Allah dalam Telegram ada dan dalam Facebook ada. Boleh cari Akademi Tadabbur Malaysia, insya-Allah. Lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Puan Syahira. Assalamualaikum. Assalamualaikum.